خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, para pelajar yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat sama-sama bersiaran lagi dalam menyambung pengajian tajwid Al-Quran kita, tajuk hukum baki huruf hijaiyah di muka surat 366, halaman 366. Baik, kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, saya mohon berikan sedikit respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak, dan nyatakan lokasi anda. Kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sidang penonton, pelajar-pelajar yang saya hormati, yang saya kasihi, yang bersama-sama yang telah melapangkan masa pada petang ini bersama-sama dengan saya, Alhamdulillah, Puan Aminah Hitam, Salmah Ahmad, Datuk Marina, Bunga Tanjung, dan yang lain-lain. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon yang diberikan. Makcik Azizah sekarang berada di Mekah, Masya Allah. Terima kasih Makcik Azizah, jelas. Maknanya sampai ke Mekah tu jelas tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Makcik Azizah dan rombongan yang sekarang berada di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan dalam keadaan baik, sihat, hendaknya insya-Allah di bumi barakah, bumi Bakkah Al-Mubarak,
bumi Mekah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi bersama-sama dengan kita bersiaran dalam pengajian tajwid Al-Quran. Alhamdulillah. Shah Alam juga jelas. Terima kasih. Baik. Kalau semua telah bersedia, kita akan menyambung kembali pengajian kita yang tertangguh pada pagi tadi menggunakan kitab Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, jilid yang pertama, di halaman yang ke-366. Sebelum tu saya mohon bantuan kerjasama daripada para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menekan button like dan juga button love sebagai tanda sokongan dan kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan button share untuk berkongsi siaran kita dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga turut serta bersama-sama dengan kita belajar mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, dan kita yang berkongsi ini juga mudah-mudahan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, kalau dah bersiap sedia, insya-Allah kita akan sambung muka surat 366 nombor yang ke-5. Kalau masih ingat lagi, pada pagi tadi kita dah cerita tentang hukum lam sakinah, hukum lam yang mati. Kemudian kita dah masuk pada tajuk hukum baki huruf hijaiyah. Huruf ba, ta, sa, jim, dal, dan pada petang ni insya-Allah huruf zal. Huruf-huruf yang mati. Okey, yang sakinah. Boleh ke boleh semua insya-Allah? Semua okey setakat ni? Alhamdulillah. Terima kasih yang dah share. Alhamdulillah. Kita doakan semoga rakan-rakan kita yang berada di Mekah dan di mana-mana saja, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kebaikan, insya-Allah. Baik. Yang kelima, buka muka surat 366. Zal, huruf zal. Huruf zal, ingat huruf hujung lidah, keluarkan sedikit ujungnya. Zal. Sakinah, huruf zal yang mati ataupun yang tidak berbaris. Zal sakinah akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Jadi huruf zal yang mati ataupun yang tak ada baris, dia boleh berbaris. Daripada dia mati tak ada baris, boleh jadi baris sekiranya dia bertemu dengan huruf selepasnya huruf yang mati juga. Jadi huruf zal mati bertemu dengan huruf yang selepasnya mati juga. Contohnya, wa idis tasqa Musa. Cuba tengok sampel ataupun contoh yang diberikan. Wa idis, kalimah wa idis itu, zal itu asalnya mati. Wa iz, bahasa Arab wa iz istasqa. Tetapi ketika mana huruf mati bertemu dengan selepasnya pun huruf mati, huruf sin itu pun mati juga, maka akan berat untuk menyebutnya. Cuba buat zal mati, sin mati. Wa iz, kan susah. Jadi nak meringankan sebutan, membaris bawahkan mati yang pertama, apa dia huruf zal. Jadi apabila zal sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, terbahagi kepada dua hukum. Itu yang pertama lah. Sekarang ni kalau huruf zal mati jumpa dengan huruf-huruf yang lain pula. Okey. Sama ada hukumnya izhar ataupun idgham. Dua tu saja. Okey. Huruf zal yang mati diizharkan, maknanya dijelaskan mati pada huruf zal itu apabila dia bertemu dengan huruf selain daripada huruf zal dan za. Zal dan za ni, zal, za adalah dua huruf yang berkongsi makhraj. Zal, za, iaitu makhraj hujung lidah. Okey, kalau huruf zal jumpa dengan huruf zal ataupun zal berjumpa dengan huruf za, maka ketika itu berlakulah hukum idgham di bawah tu. Sekali kalau jumpa selain daripada zal dan za, maka diizharkan. Apa makna izhar? Dijelaskan zalnya. Wa izqa, wa izqa, izqa. Begitu. Kalau jumpa zal jumpa zal ataupun zal mati bertemu dengan huruf za, maka diidghamkan. Dimasukkan zal yang pertama kepada huruf zal yang kedua. Ataupun dimasukkan zal yang mati itu kepada huruf selepasnya, itu huruf za. Kita tengok contoh. Izzahaba. Sebab tu pada huruf zal yang kedua diletakkan syaddah supaya masuk terus pada huruf zal yang kedua tu. Izzahaba. Contoh izzalamu pula. Izzalamu. Izzalamu.
Izzalamu. Dia dah hilang bunyi zalnya. Jangan izzalamu. Izzalamu tu salah. Mulut dah kembung dah. Izzalamu. Okey? Baik. Berkatalah sahib Sabil Syafi dan zal diidghamkan pada za seperti kalimat izzalamtum. Sebab kenapa berlaku idgham? Zal dan zal dua huruf yang mutamasilain, dua huruf yang sama sifat dan makhraj. Zal dengan zal sama. Adapun zal dengan za adalah dua huruf yang mutajanisan. Apa maksud mutajanisan? Dua huruf yang sama makhraj tapi lain sifat. Sifat zal lain, za lain. Tapi makhraj tempat keluar huruf sama. Baik. Itu huruf zal. Kalau kita baca Quran lagi pula, kita jumpa huruf ra sakinah, ra yang mati. Ra yang mati ataupun ra yang tidak berbaris akan menerima baris. Ra mati ni, ra mati ataupun yang tak ada baris, dia ni boleh berbaris apabila bertemu dengan huruf selepasnya huruf yang sukun. Huruf yang mati juga. Contoh, wazkurisma rabbika. Kalimah wazkurisma rabbika, huruf ra pada wazkur tu, asal ra tu adalah mati. Asalnya. Sebab bahasa Arab, kalimah wazkur tu membawa maksud dan ingatkanlah. Ataupun asalnya berbunyi wazkur. Ra tu mati asalnya. Wazkur. Dan ingatkanlah. Isma rabbi. Ataupun dan sebutlah. Dan sebutlah. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Jadi fi'il amar. Ra tu mati asalnya. Tapi sebab selepasnya pun huruf yang mati, iaitu huruf sin pun mati juga, maka ra itu dibaris bawahkan supaya mudah untuk menyebutnya. Daripada wazkurus. Wazkurus pula. Wazkuris marab. Kan jadi ringan dan mudah nak disebut. Baik. Apabila ra mati bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf-huruf yang lain pula, terbahagi kepada dua. Sama ada ra tu diizharkan ataupun ra tu diidghamkan. Ra itu akan diizharkan, maknanya dijelaskan matinya itu pada huruf hijaiyah selain daripada huruf ra. Kalau dia jumpa selain daripada ra, maka ra itu harus dijelaskan. Contoh, wazkur fil kitab. Wazkur fil kitab. Wazkur fil. Jelaskan ra-nya. Wazkur fil kitab. Maksud jelas itu ialah diizharkan ra-nya. Dijelaskan. Jadi jangan ingat hukum izhar ni. Hukum izhar ni dia ingat hukum nun mati dan tanwin ataupun hukum mim mati je. Tak, hukum ra mati, huruf ba mati, ta mati pun ada hukum izhar. Maksud izhar tu jelas. Jelaskan tanda matinya. Baik. Kalau dia jumpa ra sama ra mati jumpa dengan ra, maka ketika itu berlakulah idgham. Memasukkan ra yang pertama kepada ra yang kedua. Contoh, wazkur rabb. Tetapi apabila ra tu bertanda syaddah, tasydid ataupun bersabdu, maka ra ni dia ada sifat. Sifatnya ialah takrir, bergetar ataupun berulang bunyinya. Apabila dia bersabdu, jangan ditambah-tambah getarnya. Jangan baca wazkur. Macam tu menggigil kepala menyebutnya. Jangan. Tetapi ulama tajwid mengatakan disembunyikan takrirnya. Wazkur rabb. Dah tak ada getar dah. Wazkur rabbaka katsira. Begitu. Bolehkah boleh semua? Okey tak setakat ni? Baik. Kenapa idgham? Sebab ra dengan ra adalah dua huruf yang mutamasilain, dua huruf yang sama. Bila masuk jumpa je dua huruf yang sama, jadilah dia idgham. Baik, masuk yang surat 368 ya. Siapa yang ada kitab buka surat 368, nombor 7 pula. Sekarang kita masuk pada huruf ta pula. Huruf ta. Kita baca Quran. Okay, selamat datang yang baru join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibah binti Husin. Baik, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing. Kitab apa ni kitab dia? Kitab Tajwid Al-Quran jilid yang pertama.
Sekarang kita berada di muka surat 368 nombor 7. Kita masuk huruf ta pula. Huruf ta. Ta sakinah, ta yang mati ataupun yang tidak berbaris. Apabila ta sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, terbahagi kepada dua. Sama ada diizhar ataupun idgham. Sama je. Dia diizharkan kalau dia jumpa dengan selain daripada huruf ta. Kalau huruf ta jumpa selain ta, barulah diizharkan, dijelaskan. Contoh, فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا. Tapi kalau dijumpa huruf ta, berlakulah idgham di situ. Tapi idghamnya ialah idgham yang tidak sempurna. Dia idgham tapi tak sempurna. Maksudnya apa? Hilang sifat ta itu. Okey. Diidghamkan ta yang mati kepada huruf ta sebagai idgham naqis namanya. Idgham yang tidak sempurna. Iaitu dengan mengekalkan sifat itbaq pada ta. Sifat itbaq pada ta tu tetap ada tapi qalqalahnya dah tak ada dah. Okey, contoh la in basalta. Kita nak sebut huruf ta tapi tak ada pula tak ada pula qalqalah. Kalau ada qalqalah dia jadi basalta susah. Tapi idghamkan basalta. Cuba buat sama-sama ramai-ramai yang ada di rumah. Baca kuat-kuat sikit. Kalau ada kawan sebelah tu terkejut dia kenapa tiba-tiba menjerit. Boleh? Sama-sama ya. 1, 2, 3. La in basalta. Basal macam yang sebut huruf ta. Tapi tiba-tiba ta. Basalta. Okey. Habis. Dinamakan idgham naqis. Kalau idgham kamil, ada tanda sabdu pada huruf ta. Hilang bunyi ta tu. Dia akan jadi la im basatta. Itu kalau idgham kamil. Tapi ini bukan idgham kamil, ini idgham naqis. Basalta. Bolehkah boleh semua? Jelas? Kalau jelas, kita kata Imam bin Jazari, dan nyatakanlah olehmu akan itbaq pada ta. Jadi sifat itbaq pada ta tu tetap kekal, iaitu dia tebal pada kalimah ahadtu dan basalta. Kenapa idgham ta kepada huruf ta? Sebab ta dan ta tu adalah dua huruf yang mutajanisan, sama makhraj lain sifat. Okey, habis. Masuk yang ke-8 surat 369, ain sakinah, huruf ain yang mati. Iaitu ain yang tidak berbaris. Ain sakinah, ain yang mati itu dia akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Ain mati jumpa dengan selepas jumpa mati juga. Udahlah huruf ain tu mati. Jumpa lagi huruf yang mati. Macam mana nak bunyikan tu? Maka ketika itu huruf ain yang pertama mati, yang pertama itu dia akan dibaris apa? Dibaris bawahkan. Okey. Contoh, famay yastami'. Dia asalnya yastami'. Asalnya ain tu mati. Tapi selepasnya ada al-alam tu pun mati juga. Maka kaedah bahasa Arab membaris bawahkan mati yang pertama iaitu ain itu. Famay yastami'il ana. Jadilah begitu bunyinya. Jadi kalau kita baca Quran, kita dengar famay yastami'il ana, kita tahu dah asal ain ni adalah mati. Baik. Huruf ain yang mati ketika mana dijumpa dengan huruf-huruf yang lain selain daripada huruf ain. Selain daripada huruf ain. Maka bacaannya ialah diizharkan, dijelaskan ainnya. Contoh, wasma' ghaira musma'in. Wasma', jelaskan ain. Ma' ghaira musma'in. Tetapi kalau ain jumpa dengan selepasnya huruf ain, maka diidghamkan. Masuk pada ain yang kedua. Contoh, ma lam tastati' alai. Tastati' alaihi sabra. Ma lam tastati' alaihi sabra. Begitu. Kenapa idgham ain dengan ain? Sebab dua huruf tu huruf yang mutamasilain, dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, tempat keluarnya pun sama, dah sama memang ain dengan ain.
Masuk yang nombor 9, huruf fa pula. Fa yang mati. Ataupun yang fa yang tidak berbaris. Fa yang mati ni dia akan menerima baris. Asalnya dia mati tapi dia boleh menerima baris apabila bertemu dengan selepasnya huruf yang mati juga, huruf sukun. Okey, contoh wal yasta'fif. Asalnya wal yasta'fif. Asalnya. Tapi selepas huruf fa tu ada huruf lam pun mati juga ataupun yang bersabdu tu maknanya dua huruf lam, satu mati satu berbaris. Jadi macam mana nak baca kalau dah selepas jumpa dengan dua huruf tu mati? Maka ketika itu membaris bawahkanlah huruf fa itu wal yasta'fifil ladzina la. Jadi kalau kita baca Quran, kita tahu oh fa ni berbaris bawah. Baris bawah yang ada pada huruf fa dia bukan baris bawah yang asli. Dia adalah baris bawah yang mendatang. Sebab apa kata mendatang? Sebab baris fa tu yang sebenar ialah mati. Kita cerita macam tu. Baik. Apabila huruf fa yang mati bertemu dengan huruf hijaiyah, jumpa dengan huruf-huruf yang lain, maka dia akan berlaku sama ada izhar ataupun idgham. Sama ada izhar ataupun idgham. Okey? Dia akan diizharkan apabila fa tu jumpa selain daripada huruf fa. Contoh, ikshif annal azab. Ikshif annal. Jelaskan fa-nya, izharkan. Dan huruf fa yang mati itu dia akan diidghamkan apabila jumpa dengan huruf fa juga. Contoh, fala yusrif fil. Masuk pada huruf fa yang kedua. Yusrif, tekan sikit sebab masuk yang sempurna, ada syaddah. Yusrif fil qatl. Kenapa idgham? Sebab fa dengan fa adalah dua huruf yang mutamathilain. Dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Nombor 10, huruf qaf pula. Huruf qaf. Baik, huruf qaf ni panjang-panjang sikit huraian dia. Tak ambil angin sikit. Ambil nafas. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Apa khabar semua yang bersama-sama dengan saya? Kok saya cakap laju sangat ke? Ataupun okey? Kalau okey, kata okey. Kalau tak okey, cakap tak okey. Nak suruh saya slowkan sikit? Saya slowkan sikit. Nak saya perlahankan sikit, maknanya kelajuan tu saya boleh perlahankan insya-Allah. Okey, yang di Mekah masih lagi bersama-sama. Mekah sekarang ni jam berapa? Sekarang pukul 2. 1, 12, 11, 10, 9. Pukul 9 pagi kat sana. Cik Azizah di Mekah sekarang ni pukul 9.30 pagi di sana. Selamat, mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah umrah dengan baik insya-Allah. Okey. Baik, kita sambung. Huruf qaf, muka surat 370. Muka surat 370. Huruf qaf sakinah, huruf qaf yang mati ni. Apa cerita ni qaf yang mati ni? Baik, huruf qaf yang tidak berbaris ataupun huruf qaf yang matilah ya. Qaf yang mati dia akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Maknanya kalau huruf qaf dah mati, jumpa huruf yang mati lagi, maka ketika tu qaf yang pertama tu akan berbaris. Contoh apa? Yuwaffiqillahu bainahuma. Cuba tuan-tuan, puan-puan semua yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, bunyikan qaf tu yang mati. Qaf tu dah mati. Okey? Qaf tu dah mati, kemudian selepasnya tu huruf kalimah Allah tu. Macam mana nak bunyikan? Yuwaffiqullah. Yuwaffiqu. Kan susah tu. Kan? Jadi macam mana nak mudah dan meringankan sebutan? Dia baris bawahkan qaf tu. Yuwaffiqillah. Asalnya yuwaffiq. Yuwaffiq asalnya. Tetapi sebab bertemu dengan selepasnya huruf mati juga, maka dia membaris bawahkan yuwaffiqillahu bainahuma. Okey, itu kalau jumpa mati dengan mati lah. Tetapi kalaulah huruf qaf itu yang mati berjumpa dengan huruf-huruf selainnya, maknanya bukan huruf matilah, huruf yang berbaris, maka ketika itu akan berlakulah sama ada izhar ataupun idgham. Izhar ataupun idgham. Okey? Huruf qaf yang mati akan diizharkan. Maksud izhar ni ialah dijelaskan.
pada huruf hijaiyah selain daripada huruf kaf. Maknanya kalau qaf jumpa selain daripada kaf, maka diizharkan. Contoh, falyunfiq mimma atahu Allah. Okey, contoh. Jadi jelaskan qaf, tetapi kalau dia jumpa dengan kaf, maka diidghamkan. Idgham tu pula ada dua cara. Ada dua cara lagi. Iaitu yang pertama idgham kamil, masuk yang sempurna. Yang kedua idgham naqis, masuk tapi taklah sempurna mana. Baik. Idgham kamil yang kata sempurna itu iaitu dimasukkan, diidghamkan qaf yang mati ke dalam kaf akan zat dan segala sifatnya sebagaimana ia ditulis dalam mushaf dari segi dhabtnya. Okey. Habis masuk terus. Okey, hilang langsung bunyi-bunyinya. Kalau idgham naqis ni pula, idgham yang tak sempurna ni, dia kekal lagi sifat isti'la pada huruf qaf. Lukum, nakhluqukum. Okey. Contoh dia itulah. Alam nakhluqukum. Tu nakhluq masuk. Kalau nakhluqukum tu idgham kamil. Itu contoh idgham kamil. Nakhluqukum. Sebab apa? Sebab tanda idgham kamil ni ada sabdu. Tanda sabdu. Jadi sebab tu dia masuk terus pada huruf kaf. Nakhluqukum. Masukkan pada huruf kaf. Jangan nakhluqa. Jangan bunyi qalqalah pula. Tak. Idgham menggugurkan qalqalah. Ingat tu. Nakhluqukum. Okey, itu idgham kamil. Berkatalah Imam Ibnul Jazari, dia kata dan berlaku khilaf pada kalimah nakhluqukum, iaitu dikekalkan sifat isti'la pada qaf atau sebaliknya. Jadi pada kalimah nakhluqukum ini ulama, di kalangan ulama berbeza pandangan. Ada yang kata masuk betul nakhluqukum. Ada yang kata tak, dia macam bunyi qaf, nakhluq. Macam bunyi qaf, nakhluqukum. Boleh ke boleh? Jadi ada dua kaedah lah rupanya. Huruf kalimah nakhluqukum tu ada dua cara. Yang pertama, kita nipiskan nakhluqukum. Masuk terus huruf kaf. Yang kedua ni macam nak sebut huruf qaf, nakhluqukum. Okey? Baik, teruskan. Kata ulama tajwid, maka setengah daripada mereka iaitu ahli adab mendatangkan qaf tanpa diqalqalahkan. Maknanya bunyi qaf tapi tak ada qalqalah, dan setengah yang lain membaca dengan kaf yang sempurna, hilang langsung qafnya. Kenapa idgham qaf dengan kaf? Sebab dua huruf ni adalah huruf mutaqariban. Huruf yang hampir apa? Hampir makhraj. Siapa ingat lagi kita belajar makhraj huruf dulu? Ini lidah kita. Qaf dan kaf adalah huruf hujung pangkal lidah. Dia naik ke atas, pangkal lidah kita dalam ni, naik ke atas, pergi ke atas anak tekak yang tergantung tu. Kalau huruf qaf dia naik betul-betul dekat anak tekak tu. Kalau huruf kaf dia ke depan sikit, maknanya dekat. Tu kata mutaqariban. Okey? Yang ke-11. Tengok surat 371. Kaf sakinah, kaf yang mati pula. Ataupun kaf yang tidak berbaris. Kaf yang mati akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Huruf kaf tu asalnya mati kaf tu. Tapi dia boleh berbaris bawah. Dia jadi baris bawah sebab dijumpa dengan hurufnya pun mati juga. Contoh watrukil bahra rahwan. Asalnya watruk dan tinggalkanlah. Watruk. Kemudian kaf tu dah mati, selepasnya ada huruf lam yang mati. Macam mana baca? Susah. Maka dibaris bawahkan kaf je. Watrukil bahra rahwan. Apabila huruf kaf yang mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain, maka terbahagilah dia sama ada izhar ataupun idgham. Dia akan diizharkan kaf tu apabila jumpa selain daripada huruf kaf. Izhar, jelaskan. Summa yudrikhul maut. Tapi kalau dia jumpa sama-sama dia kaf dengan kaf, maka diidghamkan, dimasuk kaf pertama kepada huruf kaf kedua, masuk yang sempurna, diletakkan syaddah pada huruf kaf yang kedua. Yudrikumul. Okey, maut. Bes. Kenapa?
idgham sebab dia huruf yang mutamatsilain. Habis muka surat 372, masuk waw sakinah pula. Ingat ya, waw sakinah bukan wan sakinah. Kawan kita, sahabat kita, apa, Kak Wan sakinah. Itu wan, ini waw. Waw sakinah. Wan sakinah lain. Okey. Jadi kita pada petang ni sampai waw sakinah, sampai yang ke-11. Yang waw sakinah tu kita sambung minggu depan insya-Allah ya. Wow, sakinah bukan wan sakinah ya. Baik, boleh ke boleh semua? Insya-Allah kita pun dah cukup 2.45. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Esok saya bercadang kita sentuh topik berkenaan dengan ulum Al-Quran. Apa makna ulum Al-Quran? Iaitu ilmu-ilmu Al-Quran. InsyaAllah kita belajar ulum Al-Quran. Kalau hari Isnin, Selasa kita belajar kuliah Al-Quran 3T. Al-Quran 3T kita baca Quran. Betulkan baik bacaan. Belajar tajwid. Kita tadabbur. Itu Isnin dan Selasa. Hari Rabu kita belajar tajwid sahaja. Kita belajar kitab tajwid. Pagi tajwid, petang pun tajwid. Hari Khamis esok insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, saya akan sentuh topik berkenaan dengan ulum Al-Quran. Apakah dia ulum Al-Quran? Ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran macam-macam ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, kita semakin kenal dengan Al-Quran, kita semakin mahir dengan Al-Quran dan kita akan semakin cinta dengan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tu bila kita cinta dengan dia, dia pun cinta dengan kita dan dia akan memberikan pertolongannya ataupun syafaatnya kepada kita di akhirat nanti insya-Allah. Okey, boleh ke boleh semua? Insya-Allah esok jumpa jam 2.15 petang. Kalau tak ada apa-apa halangan lah insya-Allah ya. Baik. Kita boleh tanda kat situ kita berhenti hari ni surat 372 yang ke-12. Insya-Allah. Okey, sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.